Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Isnin bersamaan dengan 21 hari bulan 6. Jadi pada hari ini untuk subjek akhlak, sila buka buku teks muka surat 18. Ya, buka buku teks muka surat 18. Kita akan tengok tentang akibat tidak bersifat dengan sifat sabar. Baik, sebelum ini pada minggu yang lepas kita sudah belajar, ya, cuba tengok pada minggu lepas kita dah belajar tentang fadilat bersifat dengan sifat sabar. Ya, fadilat bersifat sabar. Jadi pada hari ini kita akan masuk tentang akibat tidak bersifat dengan sifat sabar, iaitu pada muka surat 18. Baik, cuba kalau kamu kira dekat kotak warna putih ni ada 5 akibat tidak bersifat dengan sifat sabar. Okay, baik, sekarang kita mula. Yang pertama, dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa Allah murka? Murka tu apa? Murka itu adalah marah. Allah marah. Allah tak suka. Allah benci dengan orang yang tak sabar. Kenapa begitu? Kerana tidak sabar adalah sifat yang tidak elok, yang tidak sepatutnya ada pada diri seorang manusia. Seorang manusia tidak sepatutnya ada perasaan tak sabar. Manusia kena sentiasa sabar. Jadi bila dia tidak sabar, maka sudah tentu Allah tidak akan suka dengan sifat tersebut. Jadi Allah akan benci, Allah marah, Allah murka bagi orang yang tak sabar. Sama ada tak sabar ketika nak buat ibadah, tak sabar menahan diri daripada maksiat, tak sabar ketika ditimpa musibah, tidak sabar ketika tidak sabar ketika menerima ujian. Maka semua itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Habis tu Allah suka yang mana? Allah suka orang yang sabar. Allah suka orang yang sabar ketika ketika dapat ujian. Allah suka orang yang sabar ketika menerima musibah. Allah suka orang yang sabar ketika nak buat ibadat. Dan Allah suka orang yang sabar ketika menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Jadi akibat pertama, Allah murka ataupun dimurkai Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ustaz sudah sebut banyak kali. Ustaz kata apa? Setiap tajuk apa, adab menjarahi rakan ke, adab menjarahi orang sakit ke, tajuk bercakap benar ke. Jadi tajuk-tajuk ini kalau akibat sahaja mesti ada tidak dimurkai oleh mesti ada dimurkai Allah dan juga Rasulullah. Bila akibat je mesti ada dimurkai Allah dan juga Rasulullah. Baik, yang kedua, ustaz tak ada mouse. Ustaz tak sampai lagi. Ustaz dah beli dah tapi tak sampai. Jadi tak dapat nak tunjuk kat sini. Nanti kalau dah sampai mouse, ustaz boleh tunjuk dekat mana ustaz baca. Sekarang ni kamu tengok dekat poin kedua, anak panah warna hijau yang nombor 2. Tidak disukai oleh ibu bapa, guru dan juga rakan. Jadi sudah tentu ibu bapa, guru dan rakan tidak akan suka orang yang tak sabar. Ibu bapa tak suka akan anaknya yang tak sabar. Guru tak suka kepada anak muridnya yang tak sabar. Dan rakan tak suka kepada kawan yang tak sabar. Jadi kalau kamu tidak sabar, kamu tidak akan disukai oleh ibu bapa. Kamu tidak disukai oleh guru. Kamu tidak akan disukai oleh kawan-kawan. Jadi macam mana nak disukai oleh ibu bapa? Kena ada sifat sabar. Jadi siapa yang ada perasaan tidak sabar, kena cepat-cepat buang, kena cepat-cepat hapuskan sifat tersebut. Kerana sifat itu sifat-sifat yang sangat tercela, yang sangat tidak elok. Baik, yang ketiga, membentuk sikap mementingkan diri sendiri. Orang yang tidak sabar, lama-lama dia akan menjadi orang yang pentingkan diri. Pentingkan diri tu apa?
Dia fikir tentang diri dia sahaja. Dia tidak fikir tentang orang lain. Dia tidak fikir tentang ahli keluarga. Dia tidak fikir tentang kawan-kawan. Dia tidak fikirkan tentang guru-guru, tentang masyarakat. Dia jadi orang yang pentingkan diri sendiri. Kenapa? Kerana dalam dirinya ada sifat tidak sabar. Baik. Terutama ketika menerima ujian. Ketika terima ujian, bila kita terima ujian, mulalah kita tak sabar. Kita hanya pentingkan diri sendiri. Asalkan kita dapat senang, orang lain susah pun tak apa. Asalkan kita senang. Itu sikap pentingkan diri sendiri. Kerana tidak sabar ketika menerima ujian. Contoh kalau rumah kawasan kita tak ada air. Kan kita duduk dekat Shah Alam, kadang-kadang tak ada air. Jadi bila tak ada air, datang lori air, kita pun ambil banyak. Supaya kita fikir, biarlah asalkan aku banyak air, biarlah orang tak dapat sekalipun. Biarlah jiran-jiran tak dapat air, asalkan aku dapat banyak air. Dia jadi manusia yang pentingkan diri sendiri. Kenapa? Kerana dia tidak sabar menghadapi ujian. Dia tak sabar menghadapi ujian tak ada air. Dia tak sabar menghadapi ujian tiada air. Itu yang dia ambil air untuk diri sendiri. Baik, seterusnya yang keempat, anak panah yang keempat, jiwa tidak tenteram. Ini pun sama. Orang yang tidak bersifat sabar, jiwanya, dirinya, hatinya tidak akan tenang. Tenteram tu tenang. Jadi jiwanya, hatinya tidak akan tenang, tidak akan tenteram. Dia akan rasa gelisah, dia akan rasa susah, dia akan rasa tak senang duduk. Kenapa? Kerana hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat mazmumah. Dia dipenuhi dengan sifat-sifat yang tidak elok. Jadi dia tidak akan tenang. Nak tenang, kena jadi orang yang sabar. Nak tenteram, kena jadi orang yang sabar. Nak sentiasa gembira, kena menjadi orang yang sabar. Baik, seterusnya. Jadi siapa yang ada sifat tidak sabar, kena buang. Kena buang cepat-cepat supaya sifat tidak sabar itu tak duduk dalam diri kita. Kena buang cepat-cepat sebelum dia melekat dalam diri kita. Baik, yang kelima, mudah mendapat penyakit. Siapa yang tak sabar akan mudah terkena penyakit. Sifat tidak sabar sendiri adalah penyakit hati. Di antara penyakit hati adalah sifat tidak sabar. Jadi kalaulah hatinya pun dah ada penyakit tak sabar, maka sudah tentu itu akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lain. Penyakit nak marah, penyakit apa lagi? Penyakit gelisah, penyakit itu, penyakit ini. Banyak penyakit-penyakit yang datang hanya kerana dirinya tidak sabar. Dan yang lebih menakutkan, dan perkara tersebut tidak disedari oleh kita adalah penyakit batin, penyakit hati. Penyakit zahir, penyakit luaran kita boleh tahu, demam, batuk, semua kita boleh perasan. Tapi ada penyakit yang kita tak perasan, iaitu disebut sebagai penyakit dalaman. Penyakit batin iaitulah penyakit-penyakit hati. Penyakit nak marah, penyakit tak sabar, penyakit cemburu, dengki. Semua itu adalah penyakit yang datang kerana orang tersebut tidak ada sifat sabar. Boleh? Baik, habis. Jadi hari ini kita dah belajar 5. Mana nampak? Okey. Ada 5 akibat tidak bersifat dengan sifat sabar. Baik, seterusnya. Ustaz nak baca pantun sedikit. Cuba tengok kotak biru dan kotak merah ni. Ada pantun. Jadi ustaz baca, kamu bacalah kat rumah. Ustaz baca, kamu ikut ustaz baca dekat rumah. Okey, ustaz baca, kamu ikut.
Ikan bawal masak halia. Ni kotak warna biru. Ikan bawal masak halia. Mari dibawa pergi berkelah. Menahan marah amalan mulia. Menambah keimanan kepada Allah. Jadi pantun ini mengajar kita supaya sentiasa menahan marah, sabar. Nak marah je sabar, nak marah je sabar. Orang yang macam tu, iman dia hari-hari makin lama makin bertambah. Tak percaya, cuba kita buat. Bila nak marah je kita tahan, kita sabar, kita sabar, kita sabar. Kita akan perasan bahawa iman kita, darjat kita semakin tinggi di sisi Allah. Benda tu tak nampak. Tapi kita boleh rasa keimanan kita itu makin kuat dengan Allah. Kerana kita telah berjaya sabar ketika nak marah. Baik, pantun kedua dalam kotak warna merah. Mari bermain bersama belia. Bermain bola badan sihat. Sifat sabar, sifat mulia. Jadikan amalan sepanjang hayat. Jadi pantun kedua ini mengajar kita bahawa sifat sabar adalah sifat yang sangat mulia. Tak semua orang mampu sabar. Maka kita kena berusaha jadi orang yang special, iaitu orang yang mampu bersabar. Kerana tidak semua mudah mencapai, tidak semua boleh mendapat sifat sabar. Jadi orang yang mampu sabar ini orang yang tertentu sahaja, orang yang istimewa sahaja. Maka jadilah kita orang yang istimewa tersebut. Kemudian dia kata apa? Jadikan amalan sepanjang hayat. Maknanya sifat sabar ini kita kena amalkan. Kita kena pegang sifat sabar itu kuat-kuat. Letakkan dalam hati kuat-kuat sifat sabar itu sampailah kita meninggal dunia. Daripada kita muda sampailah kita tua, sampailah kita mati nanti, sifat sabar kena sentiasa ada. Kenapa? Kerana dalam kehidupan kita ini penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran, penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan kita tak suka. Jadi kena sabar. Boleh? Baik, seterusnya buka muka surat 19. Kita nak baca sedikit kotak warna merah ataupun kotak warna pink. Boleh? Buka muka surat 19. Kita nak baca sedikit kotak warna pink sebelum kita tutup kelas. Baik, yang pertama, Ustaz tak dapat nak tunjuk lah sebab tak ada mouse. Mouse Ustaz tak sampai lagi. Baik, yang pertama, sabar sebahagian daripada iman. Sabar adalah sebahagian daripada iman. Siapa-siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah, maka dia kena buktikan kepada Allah dia adalah orang yang sabar. Orang yang beriman adalah orang yang sabar. Kerana dia yakin segala yang berlaku ini hakikatnya datang daripada Allah. Jadi dia kena sabar. Yang kedua, sabar merupakan kunci kejayaan. Siapa-siapa nak berjaya, siapa-siapa yang nak menjadi orang yang hebat, maka dia kena ada sifat sabar. Cakap memang senang, tapi buatnya payah. Tapi kena usaha. Kena cuba sabar. Sampailah kita menjadi orang yang berjaya. Nak belajar memang susah, kena sabar. Nak solat memang susah, kena sabar. Nak menahan diri daripada maksiat sangat susah, kena sabar. Nak marah, nak tahan marah sangat susah, tapi kena sabar juga. Jadi siapa yang dapat sabar, sehinggalah satu hari nanti dia menjadi orang yang berjaya. Boleh? Baik, sekarang tengok kotak warna kuning pula. Ya, lihat kotak warna kuning. Apa perempuan ni kata? Ada gambar perempuan dekat situ. Dia kata apa? Sentiasa tenang dalam menghadapi musibah. Bila kita dapat ujian, dapat musibah, dapat kesusahan, maka kita kena sentiasa sabar dan juga tenang. Kenapa tak boleh gelisah? Kenapa kena tenang? Kerana kita yakin kesusahan ke, kemiskinan, kepayahan, penyakit,
ujian, bala bencana, wabak, itu semua hakikatnya telah pun ditentukan oleh Allah dan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang buat semua tu. Jadi kita hanya tinggal sabar dan juga tenang dan berdoa kepada Allah. Jangan gelabah, jangan gelisah, jangan tak sabar. Siapa-siapa yang sentiasa boleh ingat akan Allah, maka apa sahaja berlaku dekat diri dia, dia akan rasa tenang, dia cool sahaja. Sebab dia tahu itu datang daripada Allah. Okey, baik. Sekarang tengok gambar. Ada dua gambar. Satu gambar tengah banjir yang ada budak-budak sekolah. Banjir adalah salah satu bentuk ujian ataupun bala. Jadi apa yang kita buat apabila kita dapat bala adalah kita sabar. Sabar ketika banjir. Ya, banjir sangat-sangatlah dahsyat sehingga boleh menyebabkan kemusnahan harta benda. Ada kadang-kadang rumah yang runtuh sebab banjir. Ada barang-barang yang rosak sebab banjir. Tapi semua itu perlukan kepada kesabaran. Sebab itu adalah ujian. Kena sabar, kena sabar. Ya, tak ada jalan lain melainkan dengan jalan sabar. Baik, gambar yang kedua ada gambar kereta. Gambar kereta yang baru sahaja selepas aksiden. Rupa-rupanya dia baru sahaja kemalangan. Bila lepas kemalangan, sudah tentu dia kena bersabar. Dia kena bala. Kemalangan adalah salah satu bentuk bala bencana juga. Jadi bila lepas kemalangan, dia kena sabar. Dia kena ingat bahawa kesusahan ini, kemalangan ini berlaku kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sentiasa sabar. Baik. Jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Pada minggu hadapan kita akan masuk tajuk yang kelima, iaitu tajuk berani. Tajuk berani. Tajuk sabar kita dah habis. Hari ini kita dah habiskan tajuk sabar. Minggu depan kita masuk tajuk berani. Boleh? Jadi pada hari ini apa yang kita dah belajar adalah 5 akibat tidak bersifat sabar. Jadi dekat rumah tolong baca, tolong hafal 5 perkara ini. Kalau tak mampu nak hafal 5, hafal 3 pun cukup. Hafal 3, hafal yang pendek-pendek saja. Ustaz ajar kalau susah nak hafal, pilih yang pendek-pendek. Nombor 4, nombor 5 tu pendek. Jadi pilih yang tu untuk ingat. Boleh? Jadi setakat itu sahaja pelajaran dan juga pengajaran kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.